tak mengundang curiga pada diri. Belum habis kau hela nafas lega, kembali tanpa sengsara. Puas kau mengeluh tanpa sudah. Engkau masih berjuang, berwajah ceria di balik resah, kerana masih kau yakin pada pengatur cerita mahakarya. Episod lara ini hanya secepis karyanya, mengajak kau percaya it's okay to not be okay. Sempurna serpihan teka-teki hidupmu, diiring bamba air mata duka. Tak mengapa kau bersedih di pertengahannya. Kau masih berjuang demi pengakhiran cerita bahagia, kerana bayarannya derita, bahkan air mata hingga hujungnya mahakarya. Derita itu laksana pasir jelus yang menarik tubuh. Semakin bergelut, semakin membenam. Hanya kau perlukan sedikit ruang waktu dan putus serahanmu pada sang pengatur mahakarya. Kerana masih kau yakin pada pengatur cerita dan mahakarya. Kau lah berjuang cerita bahagia, kerana bayarannya derita, bahkan air mata hingga ujungnya mahakarya. Kerana bayarannya derita, bahkan air mata hingga ujungnya mahakarya. Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih lahir pada 29 Mac 1432 Masihi bersamaan dengan 26 Rajab 833 Hijriah di Adrianopolis, iaitu di antara sempadan negara Turki dengan Bulgaria. Ibunya Huma Hatun dan bapanya pula Sultan Murad II, salah seorang pemerintah kerajaan Uthmaniyah yang masyhur. Sultan Murad II menaiki takhta pada usia 18 tahun dan terkenal sebagai pemerintah yang berilmu, bijaksana, adil dan mencintai ulama serta penyair. Sebagaimana ayahandanya, Muhammad Al-Fatih juga menaiki takhta pada usia muda, iaitu 19 tahun. Baginda memerintah selama 30 tahun, iaitu antara tahun 1451 sehingga 1481. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal dunia pada 3 Mei 1481. Jasad baginda disemadikan di Istanbul, iaitu bandar lama di selatan Tanjung Emas. Lokasi ini terletak berhampiran dengan bukit terdamparnya 70 buah kapal tentera baginda yang digunakan untuk menawan kota Konstantinopel.
inspirasi, inforia, Islami, semuanya di KIM. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan untuk yang bersama kita secara langsung. Wacana Media membawakan tajuk pendekatan elemen popular dalam penyampaian dakwah Islam, dan program ini dibawakan sempena sambutan ulang tahun penubuhan Institut Kefahaman Islam Malaysia ke-30 tahun. Alhamdulillah, walaupun secara alam maya, tapi kita harapkan majlis ilmu ataupun program kita ini dapat dipraktikkan di alam nyata. Tambah-tambah lagi kita turut melibatkan dan bawakan pakar, mereka yang ahli dalam bidang media, yang mana tajuk kita hari ini sangat relevan. Saja mungkin, saya tak pasti, mungkin penganjur kita tidak membawakan para asatizah untuk program petang ini, kerana petang ini mungkin kita bercerita tentang melibatkan asatizah, iaitu mereka yang berada dalam bidang dakwah, bagaimana pendekatan elemen popular dalam dakwah Islam. Relevankah, wajarkah? Dan insya-Allah 3 orang panelis kita pada petang ini yang akan bersama kita. Yang pertamanya yang berbahagia Profesor Badia Dr. Muhammad Faizal Kasmani, pensyarah di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Dr. Faizal, boleh saya dengar suaranya? Waalaikumsalam. Ya, khabar baik, alhamdulillah, sihat kita. Anak-anak murid semua okey, siswa-siswi USIM? Siswa-siswi harapnya okey, insya-Allah. Walaupun kelas secara banyak kan, insya-Allah okey. Oh, sekarang tengah macam mana? Exam peperiksaan ataupun kelas? Dia baru habis. So tapi satu semester di apa orang panggil tu, di media barulah secara banyak. So insya-Allah semua sihat. Baik, alhamdulillah. Nanti kita kongsi lebih lanjut lagi lah ya. Doktor, insya-Allah. Doktor pun dah nampak macam siswa-siswi muda. Pensyarah-pensyarah kita dekat USIM. Nampak aja. Acik ya. Mungkin itu peranan media kot. Media dia boleh manipulate sesuatu jadi sesuatu yang luar biasa. Nanti kita ceritalah. Doktor, simpan dulu. Baik, dan seorang lagi tetamu kita yang tidak asing lagi, yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO TV Al-Hijrah, saudara rapat kita dalam media Islam, iaitu yang berusaha Encik Namanzi Haris. Assalamualaikum Encik Manzi. Waalaikumsalam. Apa khabar Sofian? Apa khabar rakan-rakan kenal pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Encik Namanzi sihat ya dengan sahabat-sahabat TV Hijrah semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebab luangkan masa petang ni dengan kita untuk wacana media kita. Nanti kita cerita lebih lanjut, dan juga kita nak perkenalkan seorang lagi, kira kalau ni adik-beradik kandung, yang satu lagi siaran ataupun kita punya media ni pun adik-beradik juga. Satu mak satu bapa. Lain family je, lain adik-beradik, iaitu mewakili Radio Salam Jakim yang merupakan seorang penerbit di situ, Encik Risham Abdul Manap. Assalamualaikum Encik Risham. Salam Sofian dan juga rakan yang lain bersama petang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lancar petang insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih juga Cik Risha mewakili Radio Salam FM Jakim, dan juga kita tak lupa pada para peserta yang turut bersama kita di ruangan ataupun platform Zoom petang ini, dan juga rakan-rakan penganjur ataupun urus setia mewakili Institut Kefahaman Islam Malaysia, juga di TV IKIM, Radio IKIM, dan juga yang turut menonton secara live di Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia dan juga TV IKIM. Saya tengah cari juga ni nak share. Ni kalau ustaz-ustazah biasa live kan, tuan-tuan sekalian, dia akan bagi tahu awal-awal ni, siapa yang dah tengok live tu share. Ada pahala insya-Allah pada yang menyebarkan, menyiarkan, dan juga yang share pada yang lain, biar ramai lagi dapat manfaat. Betul tak? Tapi betul, kita harap itu yang kita peroleh daripada program kita petang ini, insya-Allah. Baik, kita nak mula. Maaf lah Pia ni, dia punya kuota data hari ni banyak lagi. On air pagi tadi tak habis lagi kuota data je. Banyak je bercakap petang-petang ni. Baik, Dr. Faizal mungkin nak mulakan dululah dari sudut akademik. Bila kita cerita tentang pentas dakwah ataupun platform dakwah dan ada unsur populariti, bagaimana ia boleh menjadi satu budaya kalau ia terbawa-bawa ataupun diraikan sebaiknya. Dr. Faizal, silakan. Terima kasih Sofian. Bila kita tengok term dakwah popular tu, so dia ada dua perkara. Perkataan popular tu bermaksud sesuatu yang diterima ramai, sesuatu yang yang disukai oleh orang ramai. Dia bukan khas spesifik kepada sesuatu bahagian sahaja. Jadi bila kita kata dakwah popular, itu adalah satu metod dakwah
yang popular, yang disukai orang ramai. Kalau populariti dakwah yang mahu populariti dan dakwah itu berbeza. Jadi kita maksudkan di sini adalah pendekatan dakwah yang popular, yang sesuai dengan publik. Jadi pada saya tiada salahnya. Term dakwah popular itu tiada salahnya. Kalau kita lihat pendekatan dakwah kepada orang ramai, jangan sebut popular lah kan. So popular tu macam ada satu perkataan yang kita nampak negatif. Sebenarnya tidak pun kalau dari segi definisinya. Ya, dakwah popular ialah dakwah yang disukai oleh orang ramai. Jadi apa salahnya? Daripada dulu sekalipun, sebelum sosial media pun, stesen televisyen, surat khabar, itulah satu pendekatan yang kita panggil dakwah popular. Kerana kita nak mendekatkan dengan orang awam. Dia berbeza dengan dakwah yang spesifik kepada mungkin guru-guru yang belajar di dalam kelas ataupun di satu kawasan, di satu kumpulan. Tetapi ini adalah satu dakwah popular. Jadi saya tak mau melihat, kalau dari sisi saya lihat dakwah popular adalah sesuatu yang tiada masalah. Dakwah popular adalah sesuatu dakwah yang positif lah, patut dijalankan, positif. Tetapi cara populariti melalui dakwah tu yang berbeza. Saya ikut dia dakwah popular. Baik, sebab tu kadang-kadang Dr. Faizal, kita dengar istilah ada yang membezakan antara populariti dan glamour. Popular ni macam orang kenal. Dia macam contoh kalau Dr. Faizal dengan anak-anak murid kat kelas tu kan, ada anak murid yang popular, dia masuk je orang macam wah, nampak dia masuk, dia kenal kan. Glamour ni pula ada yang menyebutkan glamour ni yang dicari. Kita yang korek, kita yang cari daripada orang untuk satu-satu nama ataupun kelebihan. Nanti kita ceritalah membezakan perkara tu. Tapi mungkin Tuan Amanzi, adakah anda bersetuju dengan apa yang Dr. Faizal sebut tadi? Bila di TV, dalam TV dakwah, kita punya platform dakwah, perlu tak elemen-elemen popular ni? Nak kena cari ustazah yang ada followers juta-juta baru boleh appear ataupun muncul di kaca TV Al-Hijrah, baru kita gunakan budaya popular itu untuk keberkesanan program atau siaran. Cik Namazi, komen anda? Okey, terima kasih diucapkan kepada Ikim, kepada Sofian dan juga rakan-rakan panel dan mereka yang mengikuti perbincangan pada petang ni lah. Saya bersetuju daripada pandangan doktor tadi, sebab dalam era masa kini kan, tidak boleh kalau tidak ada visibility di dalam pentas dakwah. Kenapa perlu ada visibility? Kerana kita sedang bersaing dengan multi platform. Bila kita lihat apa yang berlaku ketika pandemik, apabila kita tidak boleh keluar, apabila berlaku MCO dan PKP, orang ramai tidak boleh pergi ke majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis dakwah secara fizikal. Ustaz-ustaz dan agamawan juga tidak boleh keluar untuk bersama dengan masyarakat. So terjadi satu paksaan terhadap penggunaan teknologi dan juga satu adoption daripada orang ramai. Di mana mereka nak mencari majlis ilmu pada ketika MCO, mesti dia akan mencari sama ada di TV ataupun di Facebook ataupun di YouTube ataupun di TikTok sekarang ni. So apabila kita bersaing dengan pentas-pentas platform yang sangat dimensional dan sangat dinamik, ada yang TV, di radio, sekarang ni kita ada social media, kita ada OTT apps, dan kita social media pula dia pelbagai. Nak menyampaikan dakwah yang sangat berkesan dan sangat efektif untuk kita dapatkan eyeballs mereka, perlunya ada followers, perlunya ada pendekatan popular. Otherwise, kita akan dilihat sebagai media yang tidak mendepani arus masa, Sofian. Kan? Pastinya rakan Ikim, TV Al-Hijrah, kita selalu dibagi tahu kita tak boleh menggunakan pendekatan cara lama ni, kita perlu ada teknologi semasa yang baru, kita perlu relevan juga adalah satu perkara yang sangat penting masa kini. Otherwise, kita akan terlepas audien kepada bukan hanya program-program ilmu, tetapi juga program-program hiburan, program-program platform-platform hiburan. So perlunya kita kekal relevan, perlunya kita ada juga elemen yang boleh menarik orang ramai, which is elemen yang perlu popular. Cuma bagaimana kita mengawal dan ada framework yang mengawal kaedah budaya popular itu.
Menarik tu. Adakah mungkin sahaja nak tanya, adakah kalau di TV Al-Hijrah ada panel, ada satu kumpulan yang memang akan memastikan ataupun mengkaji dulu, okey kita nak bagi Ustaz ni berapa follower dia, contoh begitulah, apa posting terbaru dia supaya kita tahu apa bidang atau forte Ustaz. Ada tak macam tu wujud di TV Al-Hijrah? Dia wujud persoalan tu. Tak semestinya kita menggunakan kaedah tu. Kerana bila kita bercerita tentang program agama kan, kita perlu panggil ahli dia, Sofian. Setuju? Kan ahlinya perlu kita betul, yang pentingnya adalah panelnya. So tetapi tugas untuk mempopularkan program itu jatuh kepada kita lah, platform. Macam mana kita nak pastikan walaupun yang hadir itu ahli itu, kalaupun dia tidak popular tapi dia seorang ahli, dan dia boleh berbicara tentang isu akidah, isu tauhid, isu ibadah. Kitalah punya tugasnya untuk mempopularkan. Kan dia kaedah dia perlu dibalut isi tu dengan sesuatu kaedah yang popular. Itu tugas kita lah. Kan, setuju sangat pendekatan yang Cik Manzi dan juga TV Al-Hijrah bawakan, tambah lagi dah 11 tahun TV Al-Hijrah dalam pesada media dakwah ni. Maknanya kita lah juga yang berperanan di media untuk membantu mengangkat para asatizah, para pendakwah kita. Saya teringat sebelum kita persilakan Cik Risham ataupun Bro Risham untuk kongsikan pula di Radio Salam Jakim macam mana pula pendekatan popular ni dibawakan. Saya teringat kita ni budak dan nasyid. Bila budak dan nasyid kan keluar, ada kadang-kadang jumpa peminat. Dia nampaklah kita ni, dia macam kenal. Dia kata, bila datang dekat, dia tanya, abang ni, saya kenal lah. Abang ni kumpulan Raihan kan? Alamak. Saya dah tepuk dahi dah. Aku bukan kumpulan Raihan, aku kumpulan lain. Lepas tu dengan confident lagi dia kata, abang yang bawa lagu Teman Sejati kan? Alah, lagi pening kepala. Migraine aku kalau kena soalan macam tu. Salah kumpulan, salah lagu. Lepas tu kita kat sini pun macam bukan bang, saya ni kumpulan Sarjana bawa lagu Sepohon Kayu. Nak kena betulkan. Kat situ mungkin ada elemen popularity breakdown somewhere. Kena pakai crown dulu kan, begitu. Tapi itu satu contoh kecil lah sebenarnya. Sahajalah nak ceritakan macam mana peminat, pengikut dan juga macam Tuan Cik Namazi sebutkan tadi lah, penonton TV Al-Hijrah sendiri mengikuti program-program sampai kenal betul-betul para asatizah kita. Bro Risham mungkin nak cerita di Radio Salam pula macam mana, adakah juga memerlukan ataupun budaya populariti ini perlu dibawa sebelum menerbitkan program, sebelum memilih panelis untuk program-program di Salam? Bro Risham. Terima kasih Abu Aziz, Sofian dan juga rakan-rakan yang lain, dan terima kasih Qiblah kerana sudi untuk share apa yang cuba saya katakan pada petang ini lah. Dan tahniah juga 30 tahun Kim. Alhamdulillah sama dalam wacana media pada petang ini. Jadi saya dah dengar tadi Dr. Faizal, Aman memberikan pandangan, dan rasanya pandangan saya pun seiring dengan apa yang dikatakan oleh mereka lah. Kerana elemen popular dalam dakwah ini adalah sesuatu yang amat penting sebenarnya. Kalau kita lihat dakwah itu sendiri pun memberi maksud iaitu mendekatkan, kita nak dekat dengan sasaran kita hendak sasaran itu dekat dengan kita. Macam Sofian kata tadi lah, walaupun orang tu dia rasa kenal Sofian, tapi dia nak sebut tu mungkin pada era ataupun kenaikan bukan saja bersaing dengan banyak bukan nasib pada ketika itu. Mungkin ada kecelaruan dari segi ingatan atau popular pada ketika itu. Dah lain dah, dulu kurus macam tu lah kot orang kata. Itulah, dari elemen popular ni bukan saja saya melihat di Salam FM, malahan rasa di mana-mana rakan media pun popular ini amat penting. Tapi bila bercakap dari sudut dakwah ini, bagi saya populariti itu agak subjektif sedikit. Kerana ada perkara-perkara sensitivity yang perlu kita ambil kira. Macam kata Cik Naman tadi, kita kena ada frame kita. Dakwah kita nak bawa ke mana kan? Ataupun semata-mata contohnya kalau kita buat program yang berbentuk dakwah, sasaran ataupun nawaitu kita untuk orang kata keuntungan semata-mata, itu berbeza kan. Tapi kalau kita nawaitu kita untuk membawa dakwah ini untuk menyebar luas bagi agama Allah ini, itu pun satu perbezaan juga. Dia ada dua di situ nawaitu.
Sebab itu saya rasa kalau disebut tentang elemen popular ni, dia subjektif, maksudnya ada negatif dan juga ada positifnya. Jadi kalau untuk kita berdakwah ini, elemen popular itu perlulah kita lihat unsur-unsur positif itu lebih tinggi lah jika nak dibandingkan daripada unsur-unsur negatif itu. Dan kita tak mahu ada masyarakat ataupun penonton, pendengar kita yang membuat persepsi lain terhadap apa yang cuba kita sampaikan. Jadi itu antaranya lah yang saya nampak bila kita berdakwah dengan elemen popular ni. Tapi bila nak pecah daripada elemen popular ni, sebenarnya banyak lagi. Popular ni sama ada kita menumpang popular ataupun kita create sendiri populariti untuk satu-satu dakwah yang cuba kita bawa. Okay. Kalau kita lihat sendiri penghijrahan baginda Nabi Muhammad SAW pun sendiri, kalau kita lihat elemen popular itu ada. Apabila baginda berhijrah dari Mekah ke Madinah, populariti baginda itu kita nampak apabila Masjid Quba ditubuhkan ataupun didirikan. Bagaimana di satu tempat yang baru dia menarik masyarakat di situ untuk mungkin dulu tak dikatakan popular kan, tapi unsur-unsur itu kita nampak bagaimana baginda sendiri berdakwah. Mari, itu satu contoh. Terima kasih Dr. Hisham memetik contoh sirah sebagai pendekatan dakwah yang juga terkait padanya populariti. Nanti kita bicara lebih lanjut lah, kita dalam-dalam lagi biar faham betul-betul. Sebab kita hari ni ada pada saya istilah kita otai TV, otai radio, ada otai bidang akademik. Dalam masa yang sama berkongsikan aspirasi apa yang mungkin netizen sekarang mahukan di media arus perdana TV, di radio, sebelum mereka berpindah ataupun switch channel berpindah siaran atau saluran yang lain. Sebab mungkin konten-konten atau kandungan yang ada di media arus perdana ni mungkin pada mereka kalau tak popular, boring lah, tukarlah channel. Sekarang macam tu je kan, tinggal tukar aje channel kalau diorang tak suka. Jadi mungkin Dr. Faizal mungkin boleh kongsikan pada kita jugalah, mungkin menurut kaji selidik ataupun penyampaian ilmu yang disampaikan dalam bidang ni, masyarakat kalau mendapati sesuatu tu tidak selari dengan arus perdana, pada dia tak viral, pada mungkin ada antaranya yang rasa tak best lah. Tapi pada kita, macam Brother Hisham sebutkan tadi, nawaitu kita tu harus selari juga dengan apa kehendak agama, syariat, supaya tidak lari dan terpesong jauh. Pada pandangan doktor, macam mana agaknya kita sebagai umat Islam juga kena pandai memilih saluran yang betul, Dr. Faizal? Ya, pandangan saya jikalau when it comes to dakwah popular ni, jikalau di media seperti khabar, television atau di radio, salam sebagai contoh, it's a control environment. Kita pilih siapakah pendakwah itu. Of course ada dia punya guideline-nya, cara penyampaiannya, dan memang betul-betul kawal. Masalahnya adalah hari ini di social media. Kita ada WhatsApp, TikTok. WhatsApp dan TikTok lah. TikTok dengan ni Twitter. Itu yang hangat tu. Laju. Kalau Encik Sufian kata tadi, kalau orang kat luar, tapi ada bagusnya social media ni. Kalau di social media ada orang kata, oh ini apa raihan ke, tapi bila ada orang betulkan balik, satu saat je ada orang kata salah, bukan betul balik, kena tutup pula orang tu kalau pergi live saya nak kan, macam tu pula kan. Doktor punya jubir mata tu dia macam je. Tapi so dia punya social media ni adalah satu, dia double edged sword. Dia bagus dan juga tak bagus. Jadi dakwahnya ada satu tanggungjawab. Mereka yang berada di stesen televisyen atau radio, saya tahu mereka tahu tanggungjawab dan ada dia punya gatekeeping-nya. Tetapi masalahnya adalah di social media. Itu yang kita timbulkan di sini kerana dia ada banyak pandangan dan semua orang bebas berkata apa-apa saja. Kita ada pendakwah berlawan pula dengan yang rasa dia pendakwah tapi bukan pendakwah. Lepas tu lawan pula lagi yang tak suka orang berdakwah. Alamak. Ada juga orang yang nak dengar dakwah tu. So ada yang atas pagar, tak atas pagar. Jadi kecelaruan ini yang menyebabkan ada risiko tersebut. Tetapi kita perlukan elemen popular itu. Kita perlukan viral daripada tidak hijrah. Kita perlukan viral daripada IQ. Kita perlukan dan begitu. It's a battleground.
of information. Jadi kita tak boleh kata sebab dah ramai sangat kat situ kita tak nak dekat Twitter dengan TikTok, tak boleh. Kita kenal dia juga sebab nanti ada orang cakap yang silap, ini raihan ke bukan, ini sarjana, ada orang lain akan cakap. Sama juga dengan mendakwah, bila information tu silap, ada cepat-cepat orang betulkan. Kita tak nak benda tu terus menjadi berlarutan silap. So social media ni bagusnya kerana maklumat yang tepat tersebut kita boleh betulkan dengan cepat. Tetapi kalau tak ada orang betulkan, dia akan menjadi persepsi sampai bila-bila. Jadi itu yang saya rasa. Bila kata popular tu pada saya, dia punya masalahnya itu saya rasa Al-Hijrah ini buat, itu juga Radio IKIM atau RDM ini buat, atau Radio Salam ini buat, di mana kita want to be dominant dalam era kepelbagian maklumat ini. So what's wrong with being viral kalau berdakwah? Tapi doktor, sebelum kita cerita macam mana Cik Namanzi di TV Al-Hijrah, saya nampak, kalau saya secara personal atau peribadi nampak TV Al-Hijrah memang sangat bersungguh-sungguh bila dah masuk usia lepas 10 tahun ni. Studio dia pun lain macam dekat TV Al-Hijrah tu. Tapi kejap lagi cerita. Tapi doktor nak minta doktor sambung sikit tentang ialah what's wrong of being viral. Ada setengah kita mungkin kalau forte kita bidang ilmu, contohnya kita mengajar ilmu, seharusnya apa yang kita kongsikan itu ialah ilmu. Tapi kita nak macam nak tumpang juga viral tadi tu, so kita upload juga, kita share juga berita-berita yang viral, yang popular di media sosial supaya dapat juga orang tumpang sekaki dengan kita. So later kita selit pula ilmu tu balik. Macam mana pandangan doktor? Dia tumpang menumpang, singgah menyinggah, doktor? Saya rasa pendakwah ni dia macam in a very difficult position. Kita kalau orang lain yang bukan pendakwa boleh je buat macam tu, ada masalah. Tapi kalau pendakwa tak boleh. Walaupun benda tak adalah salahnya, tetapi mungkinlah agak tidak sesuai, tetapi disebabkan dia membawa responsibility sebagai penyampai kepada ilmu agama, tetapi pada yang sama orang nak dia punya persepsi tu begitu saja. Saya rasa dakwah ni macam pada saya analogi boleh samakan dengan berita. Kalau membawa berita, dia tak boleh berita tu tak tepat, berita mesti tepat. Bolehlah fun sikit, berita tu bolehlah ringan sedikit, tetapi dia mesti tepat. Mesti macam kan tak serius, tetapi perlu orang nak dengar. Kalau dengar berita dia tahu benda tu betul. Begitu juga dengan pendakwah. So kita kalau sebagai seorang pendakwah tu, bila orang nampak dia ni pendakwah, dia ada very thin line between terlebih-lebih atau tidak. Orang nak dengar benda-benda yang bermanfaat sahaja, walaupun betul saya kata benda tu meletakkan seorang pendakwah tu dalam difficult position, terutama di social media. Tak boleh silap langkah. Begitu. Kalau orang lain boleh silap langkah, tapi pendakwah jangan silap langkah. Itu untuk responsibility-nya. Tanggungjawab. Okey, saya ambil poin tersebut, kita jadikan ialah poin penting dalam apa yang kita bincangkan hari ini, termasuk juga untuk para pendakwah. Kebertanggungjawaan itu sangat penting supaya ialah laju. Sekarang orang kecam pun laju, orang komen pun laju. Lepas tu dia boleh hilang pun sekejap, nanti jadi balik benda lain, naik balik. Itu yang kita pening. Macam mana agaknya Namanzi sendiri di TV Al-Hijrah berdepan dengan situasi teknologi yang laju, media sosial, dan juga macam mana TV Al-Hijrah sendiri memanfaatkan teknologi yang ada tu supaya dia turut memacu, maknanya bagi laju lagi siaran TV Al-Hijrah. Orang boleh tengok kat macam-macam platform. Sebab saya, kalau boleh saya share sikit, kalau siapa yang pergi ke TV Al-Hijrah, saya rasa satu nampak sangat usaha TV Al-Hijrah untuk mempelbagaikan atau memantapkan siaran. Dengan dalam tu boleh ada pentas bagai, orang lain terpaksa ambil cari dewan, cari stadium buat pentas untuk production. TV Al-Hijrah steady, kat situlah boleh jadi konti berita, kat situlah boleh jadi hijrahkan laguku, dan macam-macam ada di satu bumbung TV Al-Hijrah. Macam mana Cik Namanzi sendiri nampak persepsi ataupun visi itulah? Pertama, bila macam menjejak seperti Sofia bagi tahulah, bila menjejak umur 10 tahun tahun lepas, memang kita sedang memikirkan macam mana kita nak mendepani 10 tahun mendatang di sebalik TikToknya, Facebooknya, YouTubenya, OTT, Netflixnya, apa semua kan. Dia tidak boleh lari daripada elemen yang doktor sebut tadi,
kita perlu kejar certain level of element popular dan juga viral. Itu tapi polemik sekarang ni masyarakat hari ni kan Sofian, mereka akan bergerak cepat apabila viral tu benda yang negatif, sesuatu yang tragedi, sesuatu yang kontroversi, itu akan bergerak cepat. Dan yang kita pun fikirkan, konsep yang sangat membimbangkan adalah asalkan viral, tak kisah viral tu bagus tak bagus, dia adalah bagus kan, anything goes asalkan viral. So saya rasa itu yang konsep dari sudut pendekatan platform-platform dakwah, platform-platform Islam, platform-platform seperti IKIM, JAKIM dan juga TV Al-Hijrah. Kita kena cari satu framework yang sangat bertepatan dan sesuai. Walaupun dalam usaha kita nak menjadi viral, kita nak bekerja ni dengan masyarakat ataupun orang-orang atau individu yang suka viral, asal viral kan, kita kena bekerja dengan diorang. Itu sebab TV Hijrah kita menekankan dua konsep dakwah. Pertama adalah dakwah contemporary. Dakwah contemporary ni kita mendepani isu-isu yang orang suka sekarang. Kita berada di TikTok, kita berada di camping site, orang yang suka camping, camper van apa semua ni. Kita mendepani program-program street dakwah. Kita mendepani program-program hiburan, menarik mereka. Sebab konsep dakwah contemporary memang berusaha untuk dapatkan sesuatu yang viral dengan platform yang masa kini. So konsep dakwah contemporary adalah cuba menarik mereka masuk. Sebab tu konsep dia sangat light, santai, kita perlu menarik mereka. Kaedah lain adalah bila kita dah menarik mereka ke dalam TV Al-Hijrah adalah dakwah mendalami. Sebab tu selepas mereka dah berminat dengan TV Hijrah, mereka tengok Syahir adalah dekat hijrahkan laguku, Abang Iwan yang dulunya dalam genre dangdut sekarang ni bersama dengan kita, ramai komedian dan artis sekarang ni berada bersama dengan grup Usrah dan juga grup Tabligh. So apabila mereka masuk, anak muda tengok tertarik, mereka masuk. Ketika itulah program-program lain seperti My Quran Time, seperti Cinta Ilmu, program-program yang serius, dakwah mendalami ilmu, itu yang akan tersedia. Tapi cabaran utama adalah macam mana kita nak suruh dia orang masuk tu dulu. Sekarang ni macam mana mereka yang berada di luar sana, yang sedang melayari YouTube, yang sedang melayari Facebook, melayari TikTok, mereka keberadaan brand jenama TV Hijrah berada di situ, ada visibility. So, bila ada visibility dengan dakwah contemporary, bila dia masuk, adanya program-program dakwah mendalami ilmu, akidah, tauhid, ibadah, semuanya. Itu yang sangat penting, Sofian. Kita perlu bekerja. Kita ni kan perlu bekerja platform yang viral, tetapi dalam mengejar platform yang viral, seperti bro kita tadi bagi tahu, perlu ada framework yang masih lagi dalam landasan syariat agama. Baik, menarik sekarang ni, maknanya apa Cik Namazi, kita bukan sekadar bekerja, kita bekejar. Kita kejar apa peluang yang ada. Peluang kita nampak ada kan banyak, macam apa Cik Namazi sebutkan tadi, rakan-rakan selebriti kita yang dah berhijrah, yang join Usrah, yang pergi buat dakwah. Jadi kita pun ajak mereka untuk bersama-sama kita luaskan lagi capaian dakwah kita untuk mendekati mad'u. Kita ada da'i, kita dah cerita dah, dakwahnya lah sebagai elemen utama dalam poin ataupun perkongsian kita. Kita ada mad'u, penonton, pendengar, pengikut, hadirin ataupun audiens yang datang dalam program-program kita, dan juga pastinya konten itu satu lagi elemen penting lah, kira rukun kita yang kita ceritakan hari ini, pendekatan elemen popular dalam penyampaian dakwah Islam. Jadi untuk sahabat-sahabat kita yang berada ataupun menyaksikan di Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia Petani dan juga TV IKIM, kalau ada soalan boleh juga diajukan, boleh panel-panel boleh tolong jawab kan soalan-soalan, insya-Allah kita cuba jawab dengan murni dan tenang supaya semua dapat faham apa yang kita bawakan pada petang ini. Dan ini juga dibawakan sepada ulang tahun ke-30 Penubuhan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Baik, Brother Risha mungkin nak cerita, kalau Radio Salam JAKIM adalah kiranya satu unit di bawah JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Pastinya macam IKIM salah satu pusat di Institut Kefahaman Islam Malaysia, maknanya kita nak
mewartakan ataupun menyampaikan kajian-kajian yang dibawakan. Kalau di IKIM lah, Radio IKIM tu menyampaikan kajian-kajian yang dibawakan oleh IKIM. Itu yang utama. Kalau Radio Salam pula bagaimana agaknya? Sebab nampaknya yang terkini boleh tahan juga program-program dekat Radio Salam. Ada cartanya, ada program-program Qurani yang sangat menarik untuk diikuti. Walaupun maaf kalau boleh saya kongsikan, waktu siaran sangat terhad di Radio Salam, tapi bila ada program-program yang menarik, itu tidak menjadi halangan. Bro Risham, macam mana pandangan anda? Ya, betul. Memang bila saya berada di JAKIM, satu cabaran yang besar lah. Kerana saya, waktu siaran saya adalah waktu dini hari. 11 malam ke 8 pagi. Saya cuba menidurkan orang dan juga saya cuba untuk membangunkan orang. Itu pun sebahagian daripada Masya Allah. DJ saya lah kan. Malam dia tidurkan dengan alunan-alunan ayat-ayat suci Al-Quran dan sedikit informasi-informasi ringan lah. Sebab itu bila saya diberi amanah untuk menjaga Salam FM ni, saya kembalikan balik konsep live itu. Itu 11 malam hingga 2 pagi kami bersiaran secara langsung bersama dengan setiap hari ada Sufian pun mengikuti jugalah. Saya dia maklum apa yang telah kita lakukan. 11 malam hingga 12 malam tu kita gunakan platform tu untuk kita highlightkan agensi kita, iaitu JAKIM. Malahan apa sahaja agensi di bawah JAKIM kita highlightkan. Kita ada macam tadi contohnya kita highlightkan tentang program Al-Qud dan kita panggil wakil daripada JAKIM sendiri untuk bercakap. Dan untuk populariti ini kami bukan sahaja tertumpu kepada radio. Kita live di FB dan juga kita live di kita live di saluran Astro, saluran Nightly, semua akses kita gunakan. Kita adalah cabaran itulah. Dan bagi saya, kalau untuk mendapat populariti ini, walaupun orang kata tidaklah setanding dengan media-media lain, tetapi kita akan cuba menjadi pesaing kepada mereka lah. Itu di antaranya lah. Dan juga pendekatan setengah tu, bila kami di radio ni cabarannya lebih lagi sebab kami tak ada visual, kami hanya ada suara. Kami cuma boleh buat poster, kami cuma boleh live. Itu pun kalau tak di block oleh FB lah. Kalau di block FB memang terbatas lah kan. Jadi itu di antara cabaran-cabaran. Tapi usaha untuk kita berdakwah tu kita terus. Sebab apa? Kalau di radio ni, kalau kita berjaya mengesan ataupun orang yang terkesan dengan mesej yang kita nak sampaikan, walaupun hanya seorang, dia sudah cukup besar sebenarnya. Kerana cabarannya cukup kuat jika kita nak bandingkan dengan TV dan juga platform lain. Tapi kami di Salam FM memang sentiasa selarilah dengan platform media-media lain ataupun mengikut trend yang kita gunakan. Sebab itu kadang-kadang hasil daripada bahan rancangan kami pun akan kami ambil keratan-keratan untuk kita publishkan. Termasuklah di WhatsApp sendiri pun. Grup-grup saudara mara pun kita gunakan juga untuk kita popularkan rancangan. Bagi tahu kat DJ siap-siap forward dekat grup family saudara mara. Itu wajib. Setiap DJ dia wajib untuk share, walaupun bukan program dia, tapi untuk kawan-kawan kita kena share di platform media dia. Itulah dia antara perkataan popular yang cuba saya bawa di Salam FM ni lah, kan. InsyaAllah tahniah terbaik. Maknanya ada inisiatif yang dibawakan. Usaha tetap usaha, tapi yang kita nampak ini usaha kita bersama ni adalah kita complementing each other lah. Kita maknanya saling melengkapi satu sama lain. Walaupun mungkin kalau di TV Al-Hijrah boleh ditonton, susah nak dengar kalau dalam kereta ke apa, tapi kita ada IKIM, ada Radio Salam, insyaAllah untuk saling melengkapi satu sama lain. Dan bila Brother Risham sebutkan tadi, radio-radio kita ni tengah-tengah malam orang dengar, memang kadang-kadang ada orang cakap, saya memang dengar IKIM, contoh IKIM lah, saya dengar radio IKIM sebab tengah-tengah malam memandu sorang-sorang gelap-gelap, takut pasang IKIM nak dengar Quran katanya. Macam tu. Tapi itu pandangan masyarakat lah, masing-masing ada pandangan masing-masing. Jadi kita di media ni usaha kita untuk macam Cik Namazli sebutkan tadi, kita nak mendekati mereka dengan apa saja cara sekalipun, tapi bila ada kreativiti, macam-macam kita boleh buat. Kejap lagi nanti kita akan sambung pusingan berikutnya, Dr. Faizal, Cik Namazli dan juga Brother Risham. Ada soalan daripada Imam Muda Najdi dekat Facebook kita ni, katanya soalan untuk semualah, mungkin Dr. Faizal pun boleh bantu juga. Adakah pandemik
telah menjadikan perubahan dalam arena dakwah media dari sudut statistik. Kalau mungkin boleh dikongsikan, mungkin rasanya Cik Nama Hansi nak jawab dulu kot, sesuai soalan yang dijawab. Pandemik dan TV Al-Hijrah. Ya, terima kasih Imam Muda Najdi. Ya, okey. Kalau kita tengok, saya rasa siapa yang berminat dengan landasan dakwah pastinya melihat satu perubahan yang cukup besar. Setuju. Ketika pandemik dan selepas pandemik dan sekarang ni sedang dilalui. Di mana ketika pandemik, apa yang berlaku, ramai orang sedang mengalami emosi ketakutan yang amat sangat. Sebab berita semua everyday menceritakan tentang kematian, statistik, bahayanya COVID. So pada ketika umat Islam ataupun orang ramai, bila mereka didatangi oleh emosi ketakutan tentang kematian, mereka pasti akan mencari agama. Mereka mencari ilmu-ilmu, kan? Mereka mendekati Quran. Begitu besar perkembangan, itulah dia hikmah. Kalau kita lihat di sebalik tragedi pandemik, apabila Allah berikan kita masa, Allah berikan semua orang masa untuk mendalami agama. So dia punya letusan kepada teknologi berlaku sebab orang kena adapt kepada dunia dakwah yang baru, mencari platform-platform yang menjadikan dakwah secara online, dan juga at the same time ilmu tu dalam media kreatif bercambah. Cumanya satu, apabila telah pun berlaku, bagusnya begitu ramai orang berminat dan begitu ramai kita dapat mendepani orang ramai dengan ilmu, dengan dakwah kita begitu luas. Tetapi satu juga sedang berlaku isu dan polemik semasa. Kalau kita lihat, biasanya agama Islam ini, agamawan ini, aturannya adalah ada pentauliahan, ada program-program yang memastikan ada proper susuk-susuk tubuh ataupun ahli-ahli yang berbicara. Macam yang Sofian bagi tahu tadi pada awal program. Apabila berlakunya jambahan dari sudut platform digital, siapa yang melihat dan siapa yang mengawal? Kalau siapa yang melihat dan siapa yang mengawal, bagaimana nak memastikan sesuatu ilmu itu berada di dalam landasan yang betul? Kita lihat sekarang ni, kita sentuh sikit lah Sofian, isu ini saya sentuh sikit. Polemik yang sedang berlaku di kalangan ahli agama adalah kekhilafan yang dizahirkan dengan jelas, kan. Kadang-kadang ni menyebabkan orang umum pun macam mana ni kita nak ikut yang mana satu, kan? Yang itu sekarang ni yang sedang berlaku. Yang ini pun kita sedang di peringkat agensi agama pun menyedari isu ini. So ada beberapa perkara yang kita sedang mendepani lah, kan. So itulah kalau kata nak menjawab persoalan tu, memang percambahan dan perkembangan teknologi. Dia umpama satu letusan teknologi, letusan platform yang berlaku ketika pandemik. Apabila ramai orang sudah ada platform Facebook mereka sendiri, platform social media mereka sendiri untuk share ilmu agama, dan dalam masa yang sama begitu ramai termasuk makcik-makcik yang dulunya tidak mahir menggunakan social media, sekarang ni mereka mahir. In fact, mereka berada dalam kelas-kelas online, mereka berada dalam kelas-kelas bahasa Arab, kelas-kelas tajwid, kelas-kelas agama secara online, seperti mana kita lakukan pada hari ini. Cuma apabila bercambahnya teknologi, berlakulah juga beberapa perkara yang kita perlu perhalusi. Baik, insyaAllah. Apa yang perlu diperhalusi itu tadi, dua elemen penting lah. Kena ada yang melihat dan juga mengawal apa yang dilihat tu, insyaAllah, supaya apa yang disampaikan tu yang murni-murni. Sikit mungkin Tuan Namazi, Cik Namazi boleh kongsikan sikit macam mana kesan pandemik ini ke atas TV Al-Hijrah dari sudut statistik penonton, dan macam mana TV Al-Hijrah membawakan transition ataupun perubahan dari mungkin media di TV saja dengan platform yang lain. Sikitlah kalau sepanjang pandemik ni pengalamannya. Saya cuba buat dalam masa seminit macam IGTV style, kan. Mantap. Ni kena rekod ni. Boleh upload. Masa sebelum pandemik kita memang kena bersaing. Macam bro kita bagi tahu, kita kena bersaing dengan semua media. Dan kita bersaing, tapi cuma kita kesukaran tu sebab kita perlu bersaing dengan kaedah contemporary. Tapi bila pandemik berlaku dan emosi yang datang tu, dan orang punya interest kepada agama tu sangat tinggi, secara tiba-tiba, ini barangkali rahmat daripada Allah lah diberikan kepada kita yang berada dalam agensi agama. Interest orang ramai, viewership kepada TV Al-Hijrah
dia jadi double dan triple. Masya Allah. Dan pada ketika itu semua orang menjagakan kita kena ada pengurangan dari sudut pengiklanan apa semua. Dan memang pada tahun pertama pengurangan sebanyak 40% industri periklanan. Tetapi disebabkan program-program yang kita buat mendepani satu emosi dan tidak ada TV station lain yang buat, iaitu mendepani emosi nak mencari agama. Kita lancarkan My Quran Time setiap hari, My Hadith Time setiap hari. Macam mana nak mendepani pandemik di kalangan orang ramai. Pengiklanan kepada TV Hijrah juga bertambah, double dan juga triple. Pada ketika banyak TV station media berlaku kerugian, tahun pandemik adalah tahun pertama TV Hijrah berjaya membuat pembayaran zakat perniagaan. Itu satu perkara yang saya rasa dia hikmah di sebalik tragedi apabila Allah hadirkan masa dan Allah hadirkan minat orang ramai terhadap agama. Sekarang ni dah masuk tahun yang ketiga. Cuma dia punya pola dan juga minat mereka sudah menjadi lebih matang dan keinginan mereka terhadap agama menjadi sangat tinggi. Itu sebab kita lihat ada beberapa polemik yang sedang berlaku yang diperdebatkan. Oh, menarik tu. Maknanya hikmahnya besar pandemik yang berlaku ni atas apa yang TV Al-Hijrah sendiri lalui dan juga para penonton TV Al-Hijrah pun turut sama meraihkan dan menyokonglah usaha-usaha yang dibawakan. Okey, Dr. Faizal pula macam mana pandangan doktor bila Cik Namazi sebutkan tadi, bila ada ujian, bila ada pandemik, orang cari agama, doktor. Pandangan doktor. Sekarang hujan ya. Oh, hujan ni. Ujian. Betul. Pandemik, apabila berlaku pandemik kita ada dua respon jalan. Dia akan pergi balik kepada suatu maklumat yang, because bila kita tengok, saya memang selalu dalam Twitter, saya tak tengok TikTok lah, saya tak payah sangat lah. Saya tengok Twitter dan sebagainya. Bila saya tengok Twitter, lama-lama bila kita tengok macam-macam apa benda yang telah takut ni kan, orang cakap ni, kita nak pergi balik kepada yang betul. Hijrah, kita balik kepada rasa suci Al-Bakri di Twitter, kita pergi kepada kalau berita tu berita yang sebenar, pergi balik ke RTM dan sebagainya untuk baca. Jadi kita, sebab saya kata kita jangan terlalu memandang negatif kepada kesedaran ni. Ini mungkin pandangan yang orang panggil tu agak akademik lah. Kesedaran tu memang akan berlaku, tetapi akhirnya kita akan pergi kepada sesuatu yang benar. Di situ yang Cik Nazir cakap tadi, orang akan cari balik di mana kebenaran tersebut berlaku. Jadi pada saya, untuk contoh saya, stesen televisyen atau khabar, tidak perlu nak mengejar populariti atau virality. Kita akan menjawab yang berbeza kepada kita punya audience. Kerana saya rasa pandemik ini kita lihat lebih ramai orang nak tengok TV, lebih orang nak membaca, lebih ramai orang akan pergi kepada maklumat kebenaran. Di situ betul saya setuju dengan Cik Master. Orang akan datang akhirnya di maklumat kebenaran ini. Jadi biarlah yang popular dan biarlah yang viral itu adalah yang paling benar, yang paling betul. Ya, yang viral tu biarlah yang paling sahih. Biar sampai ada orang kata kalau media Islam ni, kalau orang percaya bukan tak percaya lagi, dah beriman dengannya. Dia punya level percaya tu memang dia akan cari. Sebab itulah penawar bagi hati. Memang kadang-kadang apa yang kita dengar, kita tonton tu sentap. Tapi biasalah doktor-doktor kan kadang-kadang bila dia merawat, yang part sakit tu yang memang itu yang perlu diubat. Jadi itulah obat hati yang dibawakan di media kita, di TV Al-Hijrah, di Radio Salam, di Radio IKIM, di TV IKIM juga insyaAllah. Dan mungkin Brother Syam nak tambah apa yang Dr. Faizal dengan Cik Namazi sebutkan. Kalau bagi Radio Salam sendiri, macam mana agaknya hikmah pandemik kita ni, Brother Syam? Dan rasanya tak banyak beza lah dengan Hijrah sendiri pun. Malahan kami banyak dapat permintaan lah, contohnya antara doa-doa dan masa kita buat baru bacaan Al-Quran, kita perlu keluarkan produk-produk baru. Dan Alhamdulillah juga pandemik ni juga telah memberikan peluang untuk kami di radio mendapat bentukan yang lebih dalam mengajukan. Banyak kos-kos yang telah dikurangkan ataupun tak dapat dilaksanakan. Jadi saya suka berbalik kepada pendekatan dakwah kita khususnya di media ni, apapun yang cuba kita sampaikan, walaupun dirasakan pendekatan dakwah yang kita bawa,
dengan elemen-elemen populariti yang cuba kita gunakan untuk menarik ataupun mendekatkan masyarakat khususnya umat Islam dalam ilmu Allah ini. Mesej ataupun penghujungnya yang cuba kita sampaikan bahawa kita ini adalah perantara. Kita bukanlah untuk penonton kita ni menjadikan kita ni sebagai guru dia, sebagai ikon dia untuk ilmu agama ni. Kerana balik kepada menyampaikan dakwah ataupun mempelajari ilmu Islam ini, kita perlu berguru. Nak mengaji kita kena mengaji. Nak tahu ilmu fiqh kita kena ada guru fiqh kita kan. Jadi barulah kita mendapat ilmu yang sebenar. Tapi peranan media dalam kita nak menyampaikan ataupun kita ni setakat untuk menaikkan perasaan, mood ataupun rasa kata orang kan untuk masyarakat ni merasakan aku perlu kembali ke sini kan. Itu adalah peranan kita. Tapi dalam untuk kita membentuk satu individu ataupun satu kelompok masyarakat tu memang sukar. Kerana ilmu agama ni perlulah kita rujuk kepada mereka yang lebih arif, lebih pakar lagi ya. Jadi elemen popular ini kalau saya sendiri saya suka bahawa elemen popular itu adalah kita bawa sendiri. Bukannya kita tumpang-tumpang daripada orang lain. Contohnya kita ambil personality ni kan untuk masuk dalam program kita kan. Sebab nak naikkan rating. Jadi kita pun mungkin kita boleh bertepuk tangan di hadapan, tapi di sebaliknya kita tak mampu pun sebenarnya untuk bertepuk tangan. Kerana bila kita bergantung kepada manusia ini sendiri memang susah. Tapi cuba kalau sesuatu elemen yang cuba kita bawa ataupun pendekatan yang kita bawa dengan cara kita sendiri, ianya akan berkekalan. Kalau kita lihat di media sosial, bagaimana kita tengok ustaz-ustaz ni yang boleh popular kan, sedangkan dia tak ada TV, dia tak ada radio, dia cuba menggunakan platform media sosial kan. Dan saya tertarik salah contoh kalau kita tengok bagaimana pendekatan populariti ustaz tidur. Macam mana dia mendapat peruntukan dia sendiri. Jadi ustaz gamer tu. Ustaz gamer bagaimana dia menarik masyarakat kan. Bagaimana dia mendekat ya. Itu antara contoh yang boleh kita tengok kan. Yang populariti yang genuine kata orang, bukan populariti tumpang-tumpang. Itu kalau kita kalau saya di sini Salam FM pun, walaupun saya menggunakan populariti ustaz-ustaz ni, tapi ada tahap-tahap dia lah ataupun batasan-batasan dia. Kerana sebenarnya kita boleh highlightkan ataupun dakwah kita ni, populariti ni bukan sahaja dari segi panel itu sendiri, dari segi tajuk dia sebenarnya sendiri, konten kita sendiri, itu kreativiti kita sendiri pun kita boleh highlightkan. Salah satu cabaran yang saya tengok lah kalau di JAKIM ni, kalau saya menyelaras di radio ni, bukan sahaja saya menyelaras untuk Radio Salam, tetapi radio orang asli, radio Bina FM bahasa Tamil, radio IFM bahasa Cina, dan juga radio track berbahasa Inggeris juga. Kami pun ada membukakan program-program untuk mereka. Setiap ini treatment dia berbeza. Walaupun saya bukan masyarakat orang asli, tapi bagaimana saya perlu menyelami ataupun untuk menarik minat masyarakat orang asli ini nak dengar. Setidak-tidaknya kalau dia tak nak dengar ilmu yang cuba kita bawa tu, muzik yang kita gunakan sebagai background dan sebagainya pun dah menarik mereka. Itu di antara elemen-elemen yang dakwah ni ataupun popular ni yang saya gunalah di radio ini sendiri. Bukan sahaja orang kata kita gunakan personality, tapi konten-konten lain, metode lain yang kita gunakan untuk mendekatkan masyarakat itu sendiri. Baik, menerusi pendengaran juga, sebab kita cerita tentang radio, macam mana agaknya nak mendekatkan para pendengar dengan radio kita, tambah-tambah lagi dengan konten yang Brother Risham sebutkan tadi tu, supaya lebih menarik. Dan mungkin kejap lagi kita nak tanya juga macam mana agaknya kalau 10 tahun akan datang, kalau dekat sekolah sekarang ni ada orang sebut hybrid, separuh datang, separuh online kan. Kalau di Radio Salam pula 10 tahun akan datang, macam mana agaknya progres yang dirancangkan lah untuk radio kita. Tapi kita balik pada tetamu kita. Saya dah tengah terbalik dah sekarang ni. Saya rasa saya balik pada Dr. Faizal dulu lah. Dr. Faizal dulu sebelum Cik Namanzi cerita pengalaman dan inspirasi di TV Al-Hijrah. Kita dah lebih kurang setengah jam lagi. Jadi kalau ada yang nak tanya soalan tu, baik tanya sekarang. Janganlah time kita nak tutup nanti baru tanya soalan. Rugi. Sebab tajuk kita menarik hari ni. Saya rasa tetamu kita tidak segan dan tidak malu untuk menjawab apa saja persoalan berdasarkan pengalaman dan kepakaran masing-masing. Betul tak? Kan? Baik, Dr. Faizal, kita nak cerita tadi. Dr. pada sebut awal tadi tentang
tentang netizen sekarang. Saya suka Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dia tukar istilah Nurtizen. Sebab apa? Sebab bila tulis komen yang soleh-soleha, tak ada kesian-kesian, semua kesian-kesian, sayang-sayang je semua dia punya komen kan. Tapi secara general, secara umum doktor, kita masih lagi nampak, kita risau dia jadi satu budaya doktor, kecam mengecam, condemn. Dia nampak benda yang separuh dia terus condemn, dia boleh tahan sampai stres lah orang, terpaksa tengok program jiwa dekat TV Al-Hijrah tu kan, sebab nak cari solusi terbaik untuk mententeramkan jiwa. Dr. Fazal, apa pandangan doktor tentang kalau perkara satu yang confrontational ini menjadi budaya masyarakat kita? Sebenarnya di internet ni kita kata macam mana ya, dia telah dari segi psikologinya, bila kita menggunakan internet stream secara anonymous atau semi-anonymous, bukan anonymous saja, kita ada Facebook, kita tahu siapa kita, tapi disebabkan dia ada face-to-face interaction itu, dia punya tendensi ada untuk kita menjawab di luar kotak, di luar daripada kebiasaan. Ini bukan sahaja kena kepada orang ramai, kita juga kadang-kadang macam contohnya saya bertwitter kan, membalas Twitter, kadang-kadang lupa yang saya ni sebenarnya dekan fakulti. Bila saya balas-balas tu, saya kata apa yang aku tulis sendiri balik. Sebab itu adalah memang nak kata orang tidak juga lah, daya ketahanan orang berbeza untuk mengawal diri dia membalas. Dia kadang-kadang kita tengok mesej ni panas juga kan, especially dakwah pun manusia juga, dia orang dah kutuk tu geram juga kan, dia panas saja. Sebab tu dakwah ni eloknya kalau ada orang lain yang boleh tengok kan, jangan dia baca geram tu dia panas sekali. Jadi itulah memang kita nak kata macam mana ya, nak kata orang jangan menjadi macam tu, tidak. Dia punya elemen dalam berkomunikasi pada hari ini seimbangnya membuatkan dia menjadi begitu. Jadi apa kita perlu lakukan ialah, saya rasa macam Encik Mazis saya cakap tadi ya, Guru Syam cakap tadi, ini pandangan saya lah, apabila kita ingin berdakwah di sosial media dengan kita jangan go into berdebat kontroversial atau perkara yang tidak perlu didebatkan, kerana sosial media ini dia punya macam Encik Mazis kata tadi, dia lebih kepada negatif kita suka, positif kita tunggu sekejap. Jadi jangan melayan-layan atau di-complicatedkan benda-benda yang tidak perlu dibincangkan di sosial media. Nak pun viral, nak pun popular tu ialah benda yang generic, benda yang jelas, atau benda yang semua orang boleh terima. Jadi saya rasa, saya pernah membuat kajian bersama pensyarah di Fakultas Sunnah di Universiti Malaysia tentang bagaimana Rasulullah menyampaikan sesuatu kepada golongan Badui, golongan Ansar dan juga sahabat rapat beliau. Jadi Rasulullah, bila kita tengok Sahih Bukhari itu, cara Rasulullah bercakap, ya, apa yang datang dari Rasulullah adalah dakwah lah sudah tentu. Berbeza. Rasulullah bersama Badui itu lebih general, lebih umum. Okay, bagaimana ingin masuk syurga? Solat, engkau berpuasa, engkau cakap umum sahaja. Berbeza Rasulullah bercakap dengan orang Ansar, lebih detail, lebih spesifik. Kalau dengan Rasulullah berapa pun berbeza, lebih beremosi, lebih tegas, detail. Jadi kita kata, apabila pada saya melihat bila menyampai di sosial media atau popular, bagaimana kita bercakap dengan Rasulullah bercakap bersama orang Badui itu. Rasulullah benda itu lebih mudah didengar. Rasulullah lebih tidak cepat marah. Kalau dengan orang Badui ini, dia punya gaya itu biasa kan ya, tapi Rasulullah punya ketahanan itu agresif sikit itu, tenang saja. Dan Rasulullah cakap benda yang general saja. Jika nak benda yang spesifik, dan kita boleh pergi kepada satu tempat yang spesifik. Kepada golongan Ansar ada kelasnya, ada dan sebagainya ya. Jadi saya nampak begitu dalam sosial media ini. Boleh berdakwah, boleh begitu popular, jangan di-complicated. Jangan diberdebatkan benda-benda yang tidak perlu diberdebatkan di sosial media. Cuba elakkan perkara tersebut. Walaupun akan ada orang cocok nanti. Ya, betul. Bila dia cocok, dia jadi panjang cerita, besarlah viralnya. Kadang-kadang yang itulah orang screenshot untuk
paparkan kemudian untuk menjadi satu konten pula. Betul tak Cik Namanzi? Kalau kita nampak kadang-kadang program live kat TV yang dibawakan dekat Facebook ni, kan ada ruangan komen ataupun YouTube kan, ruangan komen tu, oi doktor bila live laju je komen tu naik. Nanti selit lah nanti tu selit komen, rambut panjang tu naik lagi, komen, baju sengit semua benda tu akan nampak bila macam doktor sebutkan tadi, orang akan melontarkan apa saja yang mereka rasa dari hati mereka tanpa memikirkan yang sebenarnya itulah diri mereka yang sebenar di alam maya dan di alam nyata, tanpa mereka sedari komen-komen itu boleh mengguris hati orang, termasuk juga para pendakwah dan juga mungkin selebriti dakwah yang bersama di media. Terbaik jawapan tersebut. Betul juga kan, kalau sebab kita risau kadang-kadang, maaf kadang-kadang kalau ada setengah ustazah juga yang menghentam, so backen by dia disupport oleh pengikutnya ataupun anak-anak muridnya, dia akan jadi membesarkan lagi kemelut yang melanda lah, dia mengeruhkan lagi suasana lah. Baik, kira segmen kesimpulan lah sebenarnya di hujung ni, kita cerita tentang inspirasi ke mana langkah kita lepas ni lah kan. Mungkin kita bagi Brother Risham dulu. Cik Risham mungkin di Radio Salam, kalau tadi Cik Namazi dah sebutkan 10 tahun sebelum ini macam mana usahanya, 10 tahun akan datang dah ada perancangannya. Bagaimana pula dengan Radio Salam dalam memanfaatkan peluang teknologi yang ada dan juga belajar daripada hikmah pandemik ni, bagaimana Radio Salam? Ya, bagi Salam FM malahan saya rasa di mana saja media lah pun sebagai seorang yang diamanahkan. Kita dalam nak berdakwah ni, kita boleh ibaratkan kita ni macam seorang pemancing. Mana kalau kita mana mancing tu? Kita kena mengenali apakah umpan kegemaran ikan. Ikan apakah yang kita nak cari? Di manakah tasiknya? Betul. Jadi malam ke siang kan, dan berapa lama kita nak pergi dan berapa apa pula backup kita. Kalau tak boleh plan umpan sawit tak boleh, kita nak pakai umpan cacing ke apa kan, kita mengikut. Kerana setiap kawasan yang kita pergi ni ataupun target kita adalah berbeza. Kalau kita contohnya nak mancing di sungai lain, nak mancing di lombong lain, di laut lain, berbeza treatment dia. Jadi begitulah dalam elemen popular ni, kita inginkan populariti dan juga kita membawa populariti kepada suatu dakwah kita, platform dakwah kita ini. Elemen-elemen ini kena ada lah. Kalau kita tengok method yang kita cuba untuk kita gunakan, popular yang macam mana yang kita hendakkan, siapa sasaran kita, ini semua penting sebenarnya. Bukan saja orang kata kita pergi kepada satu sudut, dan tafsiran popular ini pun sebenarnya subjektif juga. Kemana agak, siapa yang kata. Kadang-kadang kita rasa kita punya popular, rupanya kita syok sendiri. Takut. Itu yang paling kita bimbangkan kan. Tapi janganlah kita punya populariti ni menyeluruh dan orang terkesan semua. Jadi dalam nak berdakwah ni, saya sukalah bagi contoh seperti mana yang saya katakan tadi, pemancing ni tadi, bahawa kesabaran itu penting, dan bagaimana kita mendekati sasaran kita, itu semua adalah elemen-elemen penting lah, di samping yang lain-lain lah. Jadi janganlah kita menjadikan keterbatasan sesuatu untuk kita berdakwah itu membantutkan, semacam kata Nawanzi tadi, bahawa kita takut nak buat rancangan-rancangan agama ini kan, kita takut dan sebagainya. Dan sedangkan kata Dr. Faizal tadi, di media-media Arus Perdana ni cuba untuk kita kawal, tapi di media sosial tidak. Dan ada juga yang baru-baru ni saya dengar sampai ada personaliti kita ni kena ikut tauliah pula. Sekiranya dia ni ada tauliah di Selangor, jadi tak adil lah untuk dia boleh bersiaran di saluran yang secara nasional. Luar Selangor. Tapi radio kita semua boleh dengar kan, satu Malaysia boleh dengar. Kan? Sampai ke tahap itu, rancangan agama ini yang cuba kata nak dijadikan pertikaian. Jadi kita jangan sampai ke tahap itu kan. Malahan Jakim sendiri pernah menganjurkan program adik-adikku, anak-anak cilik ni pun kata ada juga cabarannya. Tapi itulah orang kata dalam nak berdakwah ni kita tidak boleh terbantut setakat itu. Dan saya yakin Cik Namanzi sendiri mempunyai strategi, dan begitu juga kami di bahagian penyiaran Jakim juga ada strategi kita sendiri. Jangan sampai orang kata untuk kehadapan ni kita semakin berkurangan, malahan kita ada peningkatan. Itulah sebaik-baiknya. Wah, insyaAllah, dan kita harapkan, kita doakanlah moga lepas ni Radio Salam FM dapat bersiaran 24 jam sehari
Ada waktu siaran je dan insyaAllah sahabat-sahabat kita boleh mengikuti setiap hari program-program yang bermanfaat di Radio Salam FM, insyaAllah. Cik Namazi sendiri, bagaimana agaknya, siapa mungkin yang dijadikan rujukan TV Al-Hijrah dalam penyampaian ataupun meneruskan siaran di TV Al-Hijrah dan dalam dakwah kita ni? Okey, itu satu soalan untuk student PhD tu sebenarnya, doktor tu. Silakan, boleh buat tesis tu. Boleh buat tesis awak. Sebab kalau nak bawa konten agama, identiti Malaysia di peringkat antarabangsa seperti Korea, dia tidak boleh hanya satu pihak, contoh Kementerian Agama sahaja. Dan dia tidak boleh hanya satu media seperti TV Hijrah sahaja. Dia perlukan dokongan daripada FINAS sebagai contoh. Dan juga dia kena ada inter ministries punya level untuk push through. Pastinya kalau kata kita boleh hadir di dalam, boleh bersepakat di dalam what kind of content kita nak export, pastinya kita akan sampai. Tetapi realistiknya, Sofian, realistiknya adalah pada ketika ini cabaran paling utama adalah macam kita TV Hijrah, Salam, radio Jakim, adalah macam mana nak mendepani teknologi semasa. Kita nak bersaing ni dengan adik-adik TikTok kan, teknologi baru ni, macam mana kita nak bersaing. So aspirasi kami adalah, kalau lihat dua ni. Pertama, siap bawa alat bantu mengajar. Betul, mengajar dan juga promo juga. Kita ada apps OTT sekarang ni, apps TV Al-Hijrah yang mana kita letak. So kita kena bersaing di sini. Sebab orang ramai akan tengok TV pada waktu ketika sahaja, waktu weekend, waktu bersama keluarga. So mereka, TV akan ada. Dia tidak akan pupus. TV akan sentiasa berada di ruang tamu. Dia akan jadi satu family viewing experience. Tetapi luar daripada itu, contoh radio pun listenership mencari ruang-ruang ketika orang tengah bawa kereta. Kan, di waktu pagi. Sama juga TV Hijrah, kita perlu berada di sini. Dan kita perlu ada di sini. Kenapa saya kata di sini? Kalau semua remote hari ini, smart TV, mereka ada button Netflix, mereka ada button YouTube. Kan? Semua orang yang beli TV sekarang secara automatik, mereka membeli smart TV. Kalau di rumah pula, mereka ada Wi-Fi secara automatik. Dia akan tanya, do you have Wi-Fi connection? Apabila smart TV dia connect dengan Wi-Fi, dia menjadi oversized smart TV. Oversized smart device. Itu sebab aspirasi kami adalah kalau boleh ada button TV Al-Hijrah di sini, masya-Allah. In the next 10 years. So apabila orang pegang saja remote, orang akan tengok button TV Al-Hijrah. So kita akan terus tekan, apps akan terus ada di dalam TV, mereka akan boleh terus direct menonton. Sekarang ni macam-macam kan, kena ada Astro, kena ada My Freeview. Tetapi bagaimana Netflix, Amazon Prime telah pun berada di sini, mereka dah skip sebenarnya. Secara kita tidak sedar, kita semua ni sedang skip satu part daripada TV terus pergi kepada OTT. Sebab saya pasti semua menonton Netflix dan some of us ada Amazon Prime. Itulah hasrat TV Al-Hijrah. Kita kena bersaing di peringkat teknologi. Tapi daripada peringkat penerbitan program, kita akan sentiasa bersama dengan alim ulama. Alim ulama kita di TV adalah Jakim, bersama dengan mufti-mufti setiap negeri. Walaupun kita nak mendepani dakwah kontemporari, kita perlu berhati-hati. Kerana kena ada ahli yang bersama dengan kita. Ahli pula, mereka perlu menjadi ahli teknologi. Ahli teknologi kena memahami dan menghormati ahli agama. Baru kita boleh bersama-sama cuba nak bersaing dengan mereka lah. Itulah lebih kurang aspirasinya. Sofian. InsyaAllah. Terbaik. Terima kasih. Cik Namazi, kita doakan semoga berjaya. Nanti dapat remote, beli TV, smart TV, ada
TV Al-Hijrah di situ untuk terus akses ke OTT ataupun apps TV Al-Hijrah. Kita dengar ni pun semangat tau. Kita harap dapat sokongan yang sebaiknya daripada semua pihak, insya-Allah. Baik Dr. Faizal, kita kembali untuk di hujung ni, macam Cik Namazi sebut tadi lah, dah macam tesis, dah macam PhD dah kita petang ni. Dalam 1 jam lebih kita ni, masya-Allah, kita belajar banyak daripada para panelis kita, dan mungkin untuk menyimpulkan perkongsian kita bagaimana elemen populariti ataupun popular dalam penyampaian dakwah dan dalam bidang penyiaran ni penting. Dan mungkin apa pandangan doktor sebagai menutup perkongsian kita? Silakan Dr. Faizal. Terima kasih Haji Sufian. Saya rasa apa yang dijalankan oleh JAKIM dengan Hijrah dan juga IKIM adalah sesuatu yang perlu diteruskan. Kerana in future, dulu kita tengok Facebook, ketika social media itu Facebook, kemudian pergi ke Twitter, kemudian pergi ke TikTok. In future is going to be Web 3.0, di mana dia punya viral tu lebih berbahaya lah, kita kata, membimbangkan. Kerana macam sekarang ni, at least kita boleh, Facebook boleh ban, Twitter boleh ban, atau mungkin Al-Hijrah yang tak sesuai boleh ban di IKIM. Tapi kini ini Web 3.0, konten tu ada di tangan pengguna. Kalau pengguna suka, dia sendiri yang akan ban, atau dia sendiri akan bagi bentuk cryptocurrency, duit. Jadi macam sekarang pun sama juga kalau live di TikTok tu kita boleh bagi coin lah, apalah semua macam tu. Tapi cuci sekarang dia akan jadi di tangan pengguna. So the kuasa viral dan kuasa popular itu segala-galanya di tangan pengguna. Tak ada orang boleh tahan. Jadi usaha berdakwah dalam bentuk social media dan digital ini perlu diperkasakan, perlu diteruskan. Lebih banyak pendakwah social media perlu ada yang sahih, yang tepat. Program dakwah kontemporari seperti kata Encik Mas tadi perlu terus dijalankan, perlu diperkasakan, kerana untuk membebani Web 3.0 nanti, di mana viralnya lebih dahsyat daripada sekarang, kita perlu ada itu semua. Kerana di masalah pun saya kata tadi, segala di tangan pengguna. Popular, semuanya popular. Jadi benda tu yang kita kata kita perlu disediakan base-nya di sini. Saya rasa insyaAllah dengan adanya usaha-usaha yang dijalankan oleh autoriti Malaysia, kita akan bersedia menghadapi ledakan teknologi Web 3.0 yang akan datang, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita harap ia turut menggalakkan kita untuk melakukan penerbitan yang hebat dan awesome. Terima kasih semua panelis kita untuk perkongsian. Saya minta maaf kalau ada tersilap, tergurau, terkasar mungkin dalam penyampaian ataupun perkongsian kita petang ni. Dan untuk para peserta kita yang turut bersama di Zoom ataupun secara live di Facebook kita, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Dan saya rasa itu saja perkongsian kita untuk Wacana Media, pendekatan elemen popular dalam penyampaian dakwah Islam untuk hari ini. Kejap lagi jangan lupa kita ada Puan Hajani Asnah Ismail akan mengendalikan satu lagi wacana bersama rakan penyampai Radio IKIM, dan juga Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin ada cerita yang nak dikongsikan bersama. Sehingga itu kita jumpa lagi insya-Allah. Sehingga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufian Amrin, terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Berita terkini, jadikan syarikat anda seorang kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung, sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Untuk L, Alif, Ya, Lam. pengisian program bermutu, ilmuwan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Tarikh tutup permohonan pada 16 hari bulan setiap bulan. Sedekah merupakan amalan yang paling dituntut dalam Islam. Ayuh kita berinfak melalui kempen infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Pertubuhan ini telah berjaya membantu ramai umat Islam di Kemboja yang tiada akses air bersih. Mereka sangat memerlukan bantuan anda. Bantulah menyumbang di www.infaktelagaarrasyid.com. Saya ulang, di www.infaktelagaarrasyid.com. InsyaAllah pahala dan rezeki yang berkekalan menanti anda kelak. Kuantan 89.6 FM. Dah solat? Dah mak? Apa sah?
Hai, tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Bulan Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaannya amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama, anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Calon-calon bagi kategori lagu pilihan. Safia